Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi asyata asyatamilah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Nur Azizah. Waalaikumsalam Kak Lazimah. Apa khabar? Salam Isnin. Sabtu Ahad saya rest. Hari ni saya bercerita balik. Hari Isnin, hari semangat. Waalaikumsalam Wahidah. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Apa khabar lepas seminggu kita berpuasa? Waalaikumsalam Kak Salbiah. Semoga Kak juga diberkati. Amin. Allahumma amin. Hari ni, pagi ni, saya ada orang mesej saya lah, Doktor cerita sikit lah kenapa kes makin naik ni. Kenapa kes makin naik? Memang kes akan naik. Aduh hai. Kenapa kes makin naik? Lepas tu kenapa cocok vaksin pun kena balik COVID? Okey. Dia pertama sekali saya nak ulas pertama sekali COVID takkan menurun. Tu fakta pertama. Fakta yang saya bagi kat you all. Fakta yang saya bagi kat you all, COVID takkan menurun. Dia macam mas. Mas akan turun naik, COVID pun sama. Farna, waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. COVID dia takkan turun. Buatlah apa benda pun kita nak buat, dia takkan turun. Kenapa? Kita masih sama. Bila kita masih sama, COVID takkan turun. Okey? Waalaikumsalam Nushita. Faham ni dulu. Ni kena faham dulu. Hakikat yang kena faham ni. Jangan nak kita complicatedkan keadaan. COVID dia takkan turun. Waalaikumsalam Kak Rodia, Kak Rokiah. Jadi, untuk kita nak hidup dengan tenang, hiduplah seperti biasa. Hiduplah seperti biasa dengan berdisiplin, maksud saya. Bukan seperti biasa tak disiplin. Hidup seperti biasa tapi dengan disiplin. Cukup setakat itu. Jangan kita nak serabutkan kepala otak. Biar kerajaan buat kerja dia, kita buat kerja kita. Jangan kita nak pening-pening kepala, risau, tak tentu arah. Sedangkan kita hidup, makan, kenang, semua okey. Jangan kita nak serabut kepala otak kita. So, COVID takkan turun. Bila dia nak turun? Lepas 3 ke 5 tahun. Waalaikumsalam Rosmah. So, alamak, macam mana kita nak beraya? Takkan 3 ke 5 tahun kita beraya macam ni. Pasal itulah kita hidup seperti biasa sekarang ni. Apa yang KKM cuba buat adalah untuk you all semua hidup seperti biasa, tapi dengan disiplin yang tinggi. Itu sahaja. So, kalau disiplin longgar, kes naik. Disiplin ketat, kes turun. Macam tu je lah. Tapi hakikat dia, COVID akan terus menjangkiti semua rakyat Malaysia ni. Waalaikumsalam Nurul Badali. Waalaikumsalam Kak Nur Azimah. Ketidakfahaman terhadap ini dengan mengharapkan kes turun, dengan mengharapkan bahawa kes tidak ada dalam masyarakat, itu adalah satu fakta yang sangat salah. Okey? Boleh faham Jadi kita kata jangan kita nak impikan kes turun. Kes tak akan turun. Raya, bazar, sembahyang tarawih, sembahyang solat raya hanyalah dalam mimpi sahaja selepas ini. Okey. Ini paling penting. Amin Nurul. Thank you Nurul. Waalaikumsalam Adha. Yang perkara yang kedua saya nak highlight, kenapa 40 kes dijangkiti COVID selepas cocok vaksin. Kepala betul lah kan. Media, kepada pengamal media, tulis ayat tu betul-betul lah. Jangan tulis fitnah. Orang Malaysia ni malas membaca. Dia baca heading sahaja. Headline tu dia baca. Headline dia baca. Sebenarnya kalau kita kata yang kena faham, patutnya tajuk dia cocok COVID tak garanti tak kena COVID. Betul. Bukan selepas cocok COVID 40 kena COVID. Aduh. Sebenarnya bila kita cocok COVID adalah untuk menghalang komplikasi, bukan menghalang jangkitan. Bukan bermaksud orang yang cocok COVID tak kena COVID. COVID tu duduk masuk kat hidung kau. Memanglah kena, pasal kerja COVID masuk kat hidung. Antibody dalam darah. Faham tak? So bila kita kena jangkitan, bila kuman masuk dalam badan, badan kita dah ada ready askar. Itu sahaja tujuan COVID vaksin. Bukan baru nak train askar, dah jatuh baru nak tengadah. Dah faham tak? Dah jatuh buat tengadah. Betul lah tu. Dah terkena baru nak cari solusi. Itulah sebenarnya
So apabila kita kata cocok COVID vaksin tu, kalau 300,000 orang yang cocok vaksin, setakat ni 40 je yang kena. Okey lah tu, berapa persen tu? 40,000 yang kena 40 orang. Dia kurang daripada 1% sebenarnya. Waalaikumsalam Kak Tengku, waalaikumsalam Robiah. Jadi waalaikumsalam Rasna. Jadi sebenarnya bila cocok vaksin tu, kalau kita nak tengok cocok vaksin 300,000 yang mati akibat COVID 30,000 orang, lain lah. Atau yang COVID mati akibat COVID kerana 3,000 orang, lain lah. Jadi apa yang kita kena faham adalah cocok COVID itu hanya menghalang komplikasi akibat jangkitan COVID. Dia tidak menghalang daripada dijangkiti COVID. Kerana apa? Kerana baru 300,000 ke 400,000 yang dicocok COVID vaksin. Ada lagi berjuta-juta lagi rakyat Malaysia yang tidak dicocok vaksin. So kerana itu COVID akan terus menaik macam harga emas yang terus menaik pada hari ini. Faham? Waalaikumsalam Kak Nazifah. Jadi ketidakfahaman ini dengan mengharapkan cocok COVID vaksin tak kena COVID itu salah 198% salah. Macam tu sekali aku bagi. Waalaikumsalam Lili. Jadi kenapa? Kerana tujuan dia berbeza, asas dia berbeza. Nak buat rumah kena ada batu bata. Bukan bermaksud dengan angin kita buat rumah. So samalah dengan buat bila vaksin COVID ni dilahirkan, tujuan dia hanya untuk menghasilkan tentera-tentera dalam badan. Waalaikumsalam Kak Mariani, waalaikumsalam Abuya. Jadi kita rakyat Malaysia sekarang ni pasal kes makin meningkat ataupun betul lah tu, orang Malaysia ingat vaksin ni ubat. Betul. Vaksin ni bukan ubat, vaksin pencegah. Waalaikumsalam Bonda. So kepada siapa yang nak cocok vaksin, sila teruskan cocok vaksin. Teruskan cocok vaksin. Jangan terpengaruh dengan fitnah pengamal media. Tulis headline tu betul-betul. Jangan merosakkan, menimbulkan ketakutan atas rating. Pasal nak rating tinggi, kau buat ayat macam menakutkan. Orang semua baca, tak nak vaksin. Dah sudah. Tapi kau nak beraya tapi tak nak vaksin. Akak ni potong keyword selamba je. Sabarlah kak, saya kata besar ni. Jadi kita kena memahami konsep dekat sini. Konsep bahawa cocok vaksin sekadar mencegah komplikasi. Faham? Saya ulang. Mencegah komplikasi, bukan menghalang jangkitan. Kerana itu saya cakap daripada awal, sesiapa yang cocok vaksin, selagi bukan 32 juta rakyat Malaysia dicocok, kalian kena maintain SOP. Kena maintain SOP, kena maintain the new norm, kena maintain segala urusan yang patut dimaintainkan. Supaya, alamak, dahsyat betul orang ni. Kan? Supaya kita memahami bahawa kena COVID, kena vaksin COVID bukan bermaksud tak kena COVID. Ambil vaksin COVID adalah tujuan dia untuk menghalang komplikasi. Okay? Dan kita akan terus mendapatkan nilai yang meningkat dalam masa yang terdekat. Kes akan terus meningkat. Kenapa meningkat? Kerana kita tak ada perubahan. Kita hidup macam biasa, kita kerja macam biasa, kita pergi bazar Ramadan macam biasa. Semua nak hidup macam biasa. Macam dululah, bukan masa 2020. Macam 2019, 2018. So sifat manusia memang tak nak berubah. Jadi kita welcome new numbers. Tak perlu kita nak selabut kepala otak. Kita terus minta dengan kerajaan tu buat kerja macam-macam, tapi kita tak nak berdisiplin. Susahlah macam tu. Hidup ni memerlukan pengorbanan. Kalau pengorbanan ni maksudnya kita minta you all berkorban dari segi disiplin. Susah ke nak berkorban disiplin? Islam itu bersih sebahagian daripada iman. Taat pada pemerintah itu satu perintah Allah. Apa lagi? Menjaga wuduk, menjaga solat tu perintah Allah. Jadi automatically tidak ada alasan untuk kita kata COVID tu tak turun kes. COVID tu boleh turun kes hanya dengan disiplin, bukan dengan vaksin, bukan dengan apa-apa. Akan tetapi kerana sikap manusia itu memang sangat tak berdisiplin, COVID hanya akan selesai selepas 3 ke 5 tahun. Itu paling awal dengan adanya vaksin di sekitar negara di dunia ini. Walaupun geng-geng anti-vax mungkin kata lah cuba tak payah vaksin, terpulanglah brother. Tak nak cocok tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita tak perlu nak bergaduh kat sini. Okey? Dia hanyalah asbab
kita panggil usaha-usaha. Vaksin, vaksin banyak side effect. Tak ada side effect pun. Saya cocok okey je. Saya cocok 2 kali. Cocok kali pertama bini aku beranak. Cocok kali kedua pun SUKM nak jumpa Pasal Usman. Tak ada apa-apa side effect pun. Hanyalah pemikiran. Kalau kita ni fikir nak sakit, sakitlah. It's all about your mindset. Macam kita kata, Tuhan wujud macam mana? Tuhan wujud atas prasangka hamba dia. Kalau kita rasa Allah tu zalim, zalimlah kita. Kita lah yang kata Allah tu zalim. Sedangkan kau bodoh, bangun lambat, kerja malas, berpeluh ketiak pun tidak, tapi miskin. Lepas tu kau kata Allah zalim. Sedangkan kau malas, tapi kau kata Allah yang zalim kerana tak bagi kau kerja. Sebagai contoh, contoh ekstrim juga kan. Tapi memang Allah tu wujud atas prasangka hamba dia. Kalau kita bersangka baik, Allah murah rezeki, bagi kita banyak nikmat. Macam Allah sebut dalam Quran berulang-ulang kali. Jadi automatically benda tu tak wujud. Tapi memanglah adalah yang kena allergic tu, saya tak nafikan. Yang cocok vaksin tu kena allergic ada, tapi tak ramai. Less than 1% yang ada. Less than 1% yang ada side effect. Tapi saya alhamdulillah, saya tak sempat nak fikir pun side effect. Banyak kerja lah. Macam iklan Panadol tu, banyak benda nak fikir. Tiba-tiba saya ada masa untuk side effect. Macam tu lah. Tak perlu ada fikiran untuk side effect. Okay guys, penting kena faham. Kita nak usaha nak beraya ni kan, saya tak peduli lah. Saya all yang nak beraya. Saya ulang alik hospital. Hidup saya adalah hospital. Cumanya kalau kita nak berhari raya, disiplin lah. Tolonglah disiplin. Lagipun saya kesian pada peniaga bazar Ramadan. Dah lah sepanjang minggu ni hujan. Diorang nak berniaga pun tak boleh. Tapi mengharapkan juga perniagaan tu kan. Pasal apa? Tak apalah, untuk usaha kudarat. Usaha kudarat mereka masing-masing. So bila kita nak berhari raya, nak berRamadan, nak berapa, nak bertarawih, nak apa benda, so kes yang meningkat bukanlah satu alasan untuk kita nak menyalahkan orang kerana atau menyalahkan kerajaan. Kau nak menyalahkan Abah Muhyiddin Yassin pun tak guna. Kau nak salahkan Tan Sri Hisham pun tak guna. Dia dah buat dah kerja dia. Nak salahkan Adham Baba pun tak guna. Datuk Seri Adham Baba pun makhluk macam kita. Pucuk pangkal adalah kita sendiri. Pucuk pangkal adalah kita punya kebersihan. Pucuk pangkal adalah kita punya isi rumah. Pucuk pangkal adalah kita punya kehidupan. Kenapa kita nak salahkan para pemimpin? Kenapa kita nak salahkan para pembuat dasar? Kalau kita buat lockdown, kau komplain. Dia tak buat lockdown, kau komplain. Dia tutup bazar, kau komplain. Dia buka bazar, kau komplain. Sifat manusia ni komplain semua perkara tanpa melihat pada diri. Lihat pada cermin, lihatkan pada diri kita, apa yang kita punya sumbangan pada masyarakat. Apakah sumbangan kita pada COVID? Sebenarnya 10% sahaja rakyat Malaysia yang berdisiplin. Betul tak? Macam tu lah. Pasal even yang cocok, yang baru registered untuk vaksin baru 8 juta, 9 juta. Maksudnya 1/3 baru. Yes, 1/3 sahaja daripada rakyat Malaysia. So kes takkan menurun. Janjiku benar belaka, dia takkan menurun. Yang perkara ketiga saya lupa nak cakap, Pfizer menuliskan bahawa akan perlu dicocok dos yang ketiga. Pfizer, itu perkara biasa. Kerana apa? Kerana orang kena ingat, manusia itu berubah. Kau ingat vaksin COVID tak berubah? COVID tu bodoh. COVID tu mula-mula kita kenal tahun 1962. Daripada tahun 1962 dia berubah. Dia ubah rupa. Macam Sajat berubah rupa, Safi Ilyas berubah muka, kan, sebagai contoh. So tak ada beza pun kalau virus nak berubah muka. Tapi virus berubah muka pasal nature dia begitu, tanpa guna plastik surgeon. So bila dia berubah rupa, automatically body kita pun tak mengenal rupa yang baru. Kau ingat dia lelaki tapi dia perempuan, contoh. Kau ingat dia perempuan tapi dia lelaki. Jadi kesudahannya itu yang berlaku pada coronavirus pun. So bila dia berubah, evolusi berlaku. Pasal daripada tahun setengah yang lalu dia mesti berubah. Pasal tu ada UK variant, Afrika variant, India variant. Maksudnya macam kita semua asalnya Nabi Adam. Tiba-tiba kenapa ada hitam, kuning, merah, putih, putih kelabu, putih malap, putih kelabu tai anjing sebagai contoh. Sebagai contoh color kan. Jadi menyebabkan bahawa memang kita tak mengenal. Jadi coronavirus pun begitu. So bila begitunya evolusi coronavirus, of course industri vaksin akan berubahlah, adjust to the virus yang paling garang. Itu normal punya development dalam vaksin industri. Bukan bermaksud hanya untuk mengambil keuntungan. Siapa ada teknologi, dia buat duit lah, brother.
Siapa-siapa yang mempunyai teknologi dalam kehidupan ni, dia yang akan buat duit, dia yang akan paling kaya. Dan kita bodoh sangat tak nak belajar, tapi kita nak jadi kaya. Maaflah, diri sendiri pun bercakap sama juga. Kita nak bercakap kan, kita pun sama. Saya pun sama. Kalau kita tak kawal teknologi, kita tak kawal sains, kita tak miliki ilmu yang sebetulnya, macam mana lepas tu kita tuduh orang punya agenda berniaga. Orang buat rumah pun berniaga, orang buat apa benda pun buat papan tanda pun berniaga, sebagai contoh. Jadi kesudahannya adalah apa yang akan berlaku ada vaksin. Memang selepas ini dia jadi macam influenza lah, most likely saya rasa. Coronavirus ni akan jadi macam influenza. Every year dia akan ada vaksin. Maksudnya kena ambil schedule vaksin. Tapi terpulang lah mungkin lama-lama. Pasal kalau kita lihat 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, tengok macam kadar kematian pun tak tinggi mana melibatkan coronavirus. Mungkin dia akan anggap okeylah, treat it as normal, common cold kembali. Mungkin tak semestinya, saya tak tahu. Ada tuju kita tak tahu. Pasal manusia ni makin lama makin bijak. Dia taklah jadi bodoh terus. Expert pun lama-lama dia akan pandai lah nak handle pasal kerja dia orang. Yang kita nak jadi, banyak masyarakat kita ada masalah apa? Kita juga nak jadi pakar vaksin, kita juga nak jadi para mufti, kita juga nak jadi para hakim ulama, kita juga nak jadi para ekonomi. Sudahlah tu, serabut kan? Bagi Kementerian Kesihatan dengan kepakaran dia, pasal dia dibayar gaji untuk berfikir untuk bahagian kesihatan. Para mufti dan para majlis agama berfikir untuk agama Islam negara kita ni. So janganlah nak ambil kerja kita, kerja dia orang. Kita buat kerja dia kita. Kita buat kerja kita disiplin diri kita jaga diri kita. Ini orang sembahyang tarawih, rakyat saf kau komplain, orang rapat saf kau komplain, orang buka bazar kau komplain, kau kata MKN tak buat kerja, kau kata nak ambil orang bagi vaksin kau komplain. Semua benda dia komplain. Saya tengok je, saya perhati je 3 hari ni kan. Dan bagi dah buka sembahyang tarawih, komplain juga nak rapat saf sebagai contoh. So nak jadi juga mufti, kata sunnah. Kau faham tak? Mufti tu pun, ingat mufti tu tak takut Tuhan ke, suka-suka hati buat kerja sebagai contoh kan. Kerja mufti kita nak ambil, kerja doktor kita nak ambil, kerja menteri kita nak ambil, kerja tukang kebun kau tak nak pula ambil. Nak ni sampah banyak ni, rumput-rumput tepi jalan ni, banyak tak nak pula jadi tukang kebun. Second dose time puasa tak ada masalah pun, Uncai oi. Kau jangan fikir kau cocok, kau tu berlari je. Jadi ini penting untuk kita memahami bahawa kehidupan kita ni ada tanggungjawab masing-masing. Para sahabat, Nabi menunjukkan para sahabat, semua para sahabat. Ada yang diangkat menjadi Bilal, ada yang diangkat menjadi governor, ada yang diangkat sebagai panglima perang, ada yang diangkat hanya sebagai PA je, PA. Dan sahabat yang PA, penulis. Jadi semua orang mempunyai fungsi masing-masing. Walaupun di zaman teknologi kita boleh Google banyak maklumat, tapi tafsiran maklumat itu adalah berdasarkan ilmu kepala otak yang kita ada. So kalau perspektif yang kita ada tu berdasarkan perspektif yang tak cukup syarat lah kita punya tafsiran. Jadi ini yang membezakan antara kita dan dia dan kita, kau dan aku sebagai contoh. Faham So 3 benda yang saya dah cerita. So saya recap sekali lagi. Pertamanya, COVID takkan menurun. Yang keadaan sekarang, jangan mimpi dia menurun. So, tapi adakah kita kata nak risau? Jangan. Kita maintain kita punya disiplin. Kalau kita tergolong daripada golongan yang tidak berdisiplin, sorry to say lah, tapi kalau kita berdisiplin, kita terkena, tak apa, tak ada masalah. Bersangka baik pada Tuhan. Pasal kullu nafsin za'iqatul maut. Mati tu tetap pun sebenarnya. Yang kedua, cucuk COVID tetap kena COVID. Pasal saya kata cucuk COVID hanya mencegah komplikasi, tidak menghalang jangkitan. Faham yang itu, tidak menghalang jangkitan. So kita nak orang semua hidup, kalau kena COVID pun hidup. Bukan kena COVID mati terus. Taklah semua mati, tapi bolehlah menyebabkan kematian. Dr. Zakru cakap gitu. Okay. Itu. Yang ketiga, dos ketiga vaksin mungkin diperlukan oleh Pfizer. Wallahu ta'ala alam. Kalau perlu pun tak ada, bukan luar biasa. Memang pasal apa? Pasal coronavirus itu mutasi, berubah jadi macam influenza. Okay. Cukuplah 3 perkara. Hari ni mas naik pasal ekonomi mula upset. Okay. Kalau tuan-tuan tengok, kita akan bersedia untuk menghadapi next recession bubble. Tengok semua expert economic financial bercakap mengenai next betul-betul recession. Kerana apa? COVID disangkakan selesai cepat,
COVID tak selesai cepat. COVID disangkakan akan menyelesaikan dengan vaksin. COVID tak selesai. Pasal apa? Tiba-tiba keluar, alamak, vaksin tak menyelamatkan ekonomi lah. Betul pun, siapa yang kata begitu? Untuk kita kata ekonomi boleh balik kepada asal, dia mesti balik semua normal function as normal. Tapi dengan adanya ketakutan dan semua data menunjukkan COVID takkan selesai, ekonomi masih lagi belum recovery. Mimpi. Siapa yang kata ekonomi towards recovery, maksudnya kita akan berhadapan dengan kepalsuan dekat sini. You tengoklah semua, US bond, US treasury yield, semua sekali tengah get ready untuk the next recession, major recession. So dia katakan akan tunggu. So the only way to make you sustain, survive, try. Sahabat-sahabat semua, save your money. Jangan berbelanja banyak sangat. Save your money in gold. Jangan berbelanja macam tak pernah rapat raya. Jangan begitu. Okay, make sure kita semua hidup dengan wasatiyah, bersederhana, dan juga makan apa yang ada. Beli martabak satu untuk kongsi 4 orang, pasal dia potong 4. Ataupun pergi martabak potong 5. Beli martabak potong 8 kalau anak ramai macam saya. Supaya kita makan sekadar melepaskan niat makan itu sendiri. Walaupun aku tak dapat lagi martabak, tapi ini penting, kerana kita perlu memahami bahawa tujuan kita nak menghadapi masa depan ni adalah lagi penting berbanding dengan esok makan apa, lusa makan apa, minggu depan nak beli baju raya apa, kemudian nak balik raya, nak rentas negeri, lalu menjadi penyumbang terbesar kepada kekolapsan, keruntuhan ekonomi Malaysia akibat daripada kes COVID yang akan meningkat. Cukuplah tuduhanku pada hari ini. Tapi tadi market buka agak tinggi untuk emas. At least dia akan naik lah. Siapa pegang emas dia naik lah. Siapa nak beli emas, beli emas, beli Kasih Gold sambil berwakaf, sila join kami di Kasih Gold. Siapa nak beli vitamin D, beli. Nak beli apa lagi? Beli kopok, beli krepek. Betul, tak dapat lagi Nurul. Tak dapat lagi. Potong 8 kak, potong 8 kita jimat kak. Bila kita potong 8, kita sekadar beli. Pasal bila kita beli martabak ni, sebenarnya kita nak rasa nak makan sebanyak mungkin, tapi kita makan nasi, kita makan yang lain banyak. So makan sikit sudahlah, potong 8. Waalaikumsalam Nur. Okey, saya buka pada soalan. Saya okey, saya ikut lekas. Kaitan tak ada. Siapa nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Cukuplah tu 3 benda kan, saya ulas 4 benda masuk emas. So Kasih Gold masih lagi menunggu members untuk masuk bersama kami di Kasih Gold. Kepada sahabat-sahabat saya di Bazar Ramadan tu, join lah Kasih Gold, letak situ, jual gold juga di sini. Boleh nak hantar. Waalaikumsalam Kak Julaiha. Yanti, aku tak reti lah Yanti. Wow, Nazri, Masya Allah, tabarakallah. Hari ni akan naik 130, 131 saya rasa. Kalau harga 0.25 gram, hari ni akan naik harga daripada 129 ke 132. Mungkin saya tak tengok lagi data, tapi kemungkinan besar akan naik RM1-RM2. Oh, Sairul buat Sairul, okey, hantar Sairul. Hantar kat saya 10 keping frozen murtabak, boleh tak? Boleh tak frozen murtabak? Ada kan? Frozen murtabak daging atau murtabak kambing. Siapa yang boleh buat? Boleh. Elok beli emas masa mahal. Tak. Baiklah akak beli masa murah. Kak Rosnah beli masa murah. Pasal emas akan naik, jual masa mahal, baru kita dapat untung. So kalau akak nak membeli emas untuk simpanan, akak beli anytime pun tak ada masalah. Tapi sekarang ni emas memang tengah murah. Kalau kita emas murah, sekarang ni kita beli, baik simpan untuk 5 tahun lagi. Kali kurang, pasal 5 tahun lagi emas akan naik ke 500. Katakan naik 500. Tak ke boleh terbayar dah rumah, kereta, semua hutang-hutang kita boleh terbayar. Kan? Beli emas, belilah 10 gram ke watt. Tak ada duit 1 gram pun tak apa. Beli kat Kasih Gold. Beli kat Kasih Gold, kita support. You all jangan risau harga-harga buyback itu semua. Ni risau, kita cover, kita bantu bersama-sama. Dan kita nak jadi Kasih Gold ni satu elemen kedai emas hak milik umat Islam. Dah turun dah kak, nak rendah mana lagi? Sekarang dah rendah dah tak turun dah. Kalau emas tengah drop, kalau ekonomi terus merundum, emas akan terus naik. Masa tu dah turun paling rendah dah pun.
Tapi dia masih lagi rendah lah banding dengan sebelum-sebelum ni, masih lagi rendah. Emas ni jangan fikir, beli je, beli gram. Jangan fikir harga dia. Okey, macam COVID lah. Macam COVID, jangan peduli berapa harga. Saya mohon 200 orang share saya punya live ni. Saya mohon share. Siapa nak jadi dealer Kasih Gold, nak cari duit ekstra, nak bersama Kasih Gold, memperkasakan ekonomi kita bersama, join kami di Kasih Gold. Kita perjuangkan wakaf. Kasih Gold ni telah pun diwakafkan. Kasih Gold itu yang telah diwakafkan. Usman macam mana? Oh ya, Usman macam mana? Usman Alhamdulillah berat dah naik kepada 2.8. Saya memerlukan seorang staff nurse, jururawat. Baik jururawat yang train apapun. Ada adik yang baru grad ke, yang tak ada kerja, ataupun medical student yang baru grad. Kalau nak kerja dengan Dr. Zakrul please join, boleh hantar CV kat saya. Saya perlukan pasal saya perlukan seorang dedicated nurse ataupun medical staff yang boleh jagakan Usman. Saya akan datang hari-hari, cumanya Usman mungkin berpindah ward kepada ward biasa. So saya perlukan seseorang untuk bersama dengan dia. Kita bayar gaji nurse lah. Oi, brother Sahirul, boleh? Usman lama lagi pasal Usman punya tube, ada tube kencing dekat belakang, dia ada tube kencing connect dekat belakang buah pinggang dia direct. So buah pinggang dia yang keluar kencing direct daripada buah pinggang. Lepas tu yang kat situ kita tak nak balik dengan tube tu. Kalau kita balik dengan tube tu, dah lah Usman tinggal satu je buah pinggang. Kalau satu lagi tu bawa balik rumah, nanti kena jangkitan. Apa yang Usman ada nanti, jadi bermasalah nanti. So kita ambil tindakan untuk tidak balik sampai keadaan Usman selesai, especially buah pinggang dia. Yang lain tu tak apalah, yang lain tu kita boleh buat kemudian. Tapi buah pinggang tu adalah satu isu yang besar. Pasal Usman ada satu je buah pinggang. Satu tak berfungsi, satu berfungsi. Tapi satu berfungsi tu pun masuk tube ikut belakang. Jadi kena make sure dia okey. Ya, Hidayah, hari ni ada sampai petang. Hari ni ada sampai petang, 12.30 rest. Kemudian masuk balik pukul 2.30. Itulah keadaan Osman. So kalau yang menonton saya punya live ni, kalau ada adik-adik atau sahabat-sahabat atau siapa-siapa lah yang memerlukan pekerjaan, especially staff nurse ataupun medical graduate, adik-adik yang tunggu houseman tu, perempuan lah tapi pasal nak kena duduk dalam ward, saya mohon boleh hantar CV pada saya. Saya bagi gaji staff nurse, jangan risau, saya tak bagi kurang daripada tu, supaya dia boleh ada komitmen untuk bersama saya jaga Osman, untuk bantu dari segi penjagaan Osman sahaja. Macam nak jaga susu dia, nak jaga cuci pampers dia, tu saja pun. Yang lain staff nurse ada dalam hospital. Jadi tapi nak cuci stoma dia. Terima kasih Nurul. Tak apa Nurul, Osman seorang anak yang hebat, yang sihat, insyaAllah. Saya cuma mengharapkan semua para sahabat boleh doakan Osman sail through this masalah, dan kami sekeluarga terus bersama dengan you all, dapat memberikan manfaat supaya Osman menjadi satu anak yang beri manfaat pada ummah. Kerana Osman lah juga niat saya untuk kasih menjadi betul-betul wakaf entiti, sangat-sangat teguh dan yakin. Kerana apa? Kerana Saidina Uthman bin Affan adalah satu bangsawan, para sahabat yang mewakafkan segala-galanya, kehidupan beliau, harta beliau, jasad beliau, ilmu beliau, apa benda yang melibatkan diri diorang, nafas dia, semuanya adalah untuk umat Islam. Jadi saya harap kalian semua 190 orang yang menonton dapat menyokong, men-sharekan bahawa Kasih Gold boleh menjadi apa yang ditinggalkan oleh Saidina Uthman bin Affan, dan supaya kita menjadi memiliki, walaupun tak banyak, mungkin 20%, mungkin 30%, mungkin 40%, mungkin 100% apa yang ditinggalkan oleh Saidina Uthman bin Affan. Itulah tujuan Kasih Gold wujud pun, supaya memberi manfaat, memberi bantuan, memberi kita peluang pekerjaan, memberi kita peluang untuk mencari income, dan bersama pada masa yang sama terus memberi balik kepada orang lain, insya-Allah. Okey, terima kasih semua kerana mendoakan Osman. Amin. Waalaikumsalam Sharifah. So mohon siapa-siapa kalau ada adik-adik nak cari duit ekstra ke, nak cari tu, boleh hantar CV kat saya lah. Nanti saya
Cuma kena duduk kat SUKM lah. Kena duduk kat SUKM. Duduk kat situ. Tak apalah, bukanlah duduk 24/7. Ada masa saya datang tu bolehlah pergi bersantai kejap. Bukanlah duduk ada Uthman tu, tapi anggaplah macam nak berkeluarga macam tu lah. Jadi semua, saya dah sampai di penghujung lekas, penghujung rancangan Santai Pagi bersama Dr. Zakrul. Saya ucapkan terima kasih siapa yang menonton. Saya ucapkan kepada semua, jangan kita leka, berhati-hati. Jangan kita rasa selesa, banyak lagi yang kita perlu lakukan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anamna wa 'alaikal masir. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Menguasai. Bantulah kami Ya Allah mengingatimu Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa mentaatimu, mencintaimu, mencintai Nabi SAW. Ya Allah, Ya Tuhan kami, angkatlah segala kesalahan kami, permudahkanlah urusan kami dunia dan akhirat, permudahkanlah urusan adik keluarga kami, adik-beradik kami, semua muslimin dan muslimat Ya Allah. Bantulah kami Ya Allah dalam menyusuri kehidupan ini Ya Allah. Bantulah kami dalam bersih urusan kehidupan kami Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang mendirikan salat. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang berzakat dan berwakaf dan sentiasa bersedekah Ya Allah. Ya Allah, tiada Tuhan yang Maha Agung selain daripada Engkau Ya Allah. Bantulah kami Ya Allah, angkatlah kami daripada kesulitan. Jadikanlah kami hamba yang saling mengasihi sesama kami Ya Allah, sentiasa mencintai sesama kami Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami Ya Allah. Permudahkanlah urusan kami umat Islam, especially kasih gol Ya Allah, ahli-ahli kasih gol Ya Allah. Kami susah Ya Allah, kami susah Ya Allah. Kau lah yang Maha membantu kami Ya Allah. Kami susah Ya Allah. Kau lah yang akan mengangkat usaha diri Ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anamna wa 'alaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Terima kasih semua mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.